Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama 'allamtana nahmad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa surau, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita merofakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang tidak terhitung hebatnya, nikmat Islam serta nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah mengurniakan kepada kita nikmat mempusakai peninggalan Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam pertemuan kita yang lepas, kita sudah membahaskan sedikit daripada hadis yang kelima daripada Kitabul Iman. Hadis yang kelima daripada Kitabul Iman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul sallallahu alaihi wasallam, man yakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan semua, di sana ada beberapa pandangan para ulama, yang mana ada para ulama menulis satu buku yang menyatakan malam Al-Qadri ini berbanding dengan malam kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana ada ulama menyatakan besar lagi malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermaksud syirik. Jangan kita kata syirik ni nak menyatakan malam kelahiran Nabi ni besar lagi daripada malam Al-Qadar. Bukan syirik, tetapi tanpa adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada malam Al-Qadar.
Kerana malam Al-Qadar ini tidak Allah anugerahkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, melainkan Allah Ta'ala anugerahkan, berikan kepada Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu kena faham. Sama juga Quran tidak ada pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain, tetapi hanya ada pada Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada baru-baru ni mulut-mulut yang celupah yang menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam seumpama dia ini memang tidak ada agama. Sebelum umurnya 40 tahun dia macam Buddha, macam Kristian, macam Hindu, dia tak ada apa-apa. Ini bahaya ungkapan macam ni. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran mengajar kepada kita, wa wajadaka dhallan fahada. Quran ajar fa ammal yajid kayatiman fa'awa. Kamu tak sedar ke yang kamu ini yatim, dalam keadaan semua dhallan, semua orang sesat, Allah beri kamu petunjuk. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala jaga Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kecil lagi. Satu hari Abu Talib ni semua orang tahu dia ni tidak Islam, betul tak? Abu Talib, pak saudara Nabi, dia tidak Islam. Abu Talib ini dipanggil oleh seorang ahlul kitab, dipanggil, diberitahu kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, panggillah ke semua orang yang berada di dalam rumah kamu ini, supaya mari datang ke rumah aku di malam hari. Aku nak beri makan kepada semua. Panggil semua, jangan ada yang tertinggal. Abu Talib dibawa semua ahli keluarga dia, dan dia tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan. Masa tu tak jadi Nabi secara rasmi lagi. Dia tinggalkan Nabi sampai di rumah ahlul kitab tadi. Kata Abu Talib, aku dah bawa dah semua ahli keluarga aku. Kata ahlul kitab tadi kepada Abu Talib, kamu tipu. Nampak? Dia kata kepada Abu Talib, kamu ni tipu. Kata Abu Talib, aku bawa semua. Kata ahlul kitab, kamu ni tipu. Dia kata. Kata Abu Talib, ada tinggal seorang anak aku, kau tipu lagi. Bukan anak kau, 2 kali kau tipu aku. Nampak? Yang sebenarnya, siapa sebenarnya? Akhir sekali Abu Talib menyatakan, yang sebenarnya adalah anak saudaraku, yang mana dia yatim ketika kecil, ketiadaan ibu dan ayah, maka aku jaga dia. Kata ahlul kitab, ni betul, dia kata. Inilah yang disebut dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, diceritakan keadaan Nabi yang berlaku di akhir zaman. Tuan-puan semua, kita ini beriktikad di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi umur 40 tahun, Nabi ni tak ada agama. Tak boleh. Kita menyatakan sebelum Nabi berumur 40 tahun, Nabi itu dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Tetap dia seorang Nabi, tetap dia seorang Rasul, tetapi tidak dirasmikan secara rasminya di kalangan manusia dan jin. Nampak? Malaikat tahu tak dia Nabi? Malaikat tahu. Allah tahu tak dia Nabi? Allah tahu. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, fa'ammal yajid kayatiman fa'awa. Kamu duduk dalam keadaan yatim lagi, Allah Ta'ala dah jaga kamu. Jadi sebab itu kita tak boleh guna akal kita mengeluarkan sesuatu benda. Adakah kita dah refer semua, dah rujuk semua? Hari ini orang belajar hadis, tujuan dia nak kritik orang, betul tak?
Orang belajar hadis, tujuan dia lah seumpama ahlul hadis. Bahaya tu. Betul ke kamu ahlul hadis? Kadang-kadang dia mengaku dia ahlul hadis, tetapi Quran pun dia tidak hafal. Nampak tak? Ulama-ulama terdahulu, sama ada dia ahlul fiqh, ahlul hadis, ahlul tasawuf, ahlul tauhid, mereka peringkat awalnya semuanya sudah menghafal Al-Quran. Nampak? Macam ada orang sebut, buat apa nak baca Quran? Kenapa nak baca Quran dalam bulan Ramadan? Bukannya faham pun bertadarus. Bahaya cakap macam ni. Nampak? Quran ni kita faham ke, kita tak faham ke, di sana kita mesti menyatakan dia adalah mukjizat. Jin yang kafir itu, dia faham tak Quran? Faham tak Quran, cikgu? Dia tak faham Quran. Tapi bila mana dibaca ayat Quran, dia lari tak jin kafir? Dia lari. Walaupun dia tak hafal Quran, walaupun dia ini tak memahami Quran, tetapi itulah mukjizat yang ada pada Quran. Faham tak? Al-Imamu Asy-Syafi'i, Al-Imamu Abu Hanifah, Al-Imamul Malik, Al-Imamul Ahmad, semua di peringkat kecil mereka menghafal Quran. Umur 7 tahun dah siap hafal Quran. Timbul persoalan, adakah ketika mana umur 7 tahun tadi mereka hafal Quran, mereka faham hukum-hukum di dalam Quran? Sudah tentu tidak memahami. Habis mengapa hafal Quran? Tujuan dia biar darah daging mereka ini, tulang belulang mereka ini dekat, rapat dengan Quran, supaya ilmu-ilmu yang lain mudah masuk dalam hati-hati mereka. Jadi sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ni bukan tujuan belajar hadis terus nak menjadi, nak mengeluarkan sesuatu benda, nak condemn orang tu, nak condemn orang ni. Bukan itu tujuan nak belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam baru ni saya ada dengar ada ustaz mengajar dalam satu video yang masuk dalam YouTube. Dia sebut apa? Orang yang baca Yasin pada malam Jumaat ini, Nabi tak pernah suruh, malaikat tak pernah suruh, semua hadis-hadis tak ada pun menyuruh membaca surah Yasin pada malam Jumaat. Sampaikan orang yang membaca Yasin pada malam Jumaat ini, malaikat kata, ni bodoh, ni bodoh, ni bodoh, dia kata. Soalnya, betul ke semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak ada sahabat yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat? Kalau orang tanya kita, betul ke tak ada? Sampai kita kata, takkanlah malaikat itu menyatakan bodoh kepada orang yang membaca ayat Al-Quran? Maka dikaji oleh ulama di sana. Kata Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullahi alaih, di sana ada hadis, walaupun satu hadis, maka dia tetap dipanggil hadis yang datang daripada Nabi SAW, yang mengisahkan ada di kalangan para sahabat yang membaca Yasin pada malam Jumaat. Cuma yang masyhurnya ialah membaca surah Al-Kahfi. Tetapi tak boleh kita mengkondem orang baca Yasin. Malaikat kata bodoh, malaikat tak tahu nak beri pahala atau apa. Memperlekehkan orang yang beramal, sedangkan membiarkan orang yang melakukan kemaksiatan. Ini masalah. Mengaji hadis, aku dah boleh bawa keluar hukum. Hasbunallah. Siapa kita? Konon-konon mengaji ni, ada orang bila mana berada di mahsyar dipanggil oleh Allah. 3 jenis manusia dipanggil oleh Allah. Satu manusia yang dipanggil golongan yang alim, 2 dipanggil golongan yang kaya, 3 dipanggil golongan yang keluar berjihad. 3 golongan. Allah tanya, kamu ni banyak ilmu? Ya, aku banyak ilmu. Allah Ta'ala kata, apa yang kamu buat dengan ilmu? Dia kata, aku sebar. Ya, aku tahu.
Tapi dalam keadaan kamu ni menuntut ilmu, dalam keadaan kamu nak belajar ilmu, dalam hati kamu nak suka berdebat dengan orang. Nampak? Ini masalah ni. Ini perangai hari ni. Belajar, mari debatkan kita. Mari belajar, mari debat. Ni bukan tujuan. Nampak? Maka sebab itu saya sebut hari itu, kita mengaji hadis ni bukan tujuan kita nak jadi ulama mazhab pula, atau mengondem ulama-ulama mazhab. Macam ada orang yang mengeluarkan kenyataan bahawa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duduk di Madinah, yajma'u bainas salati adh-dhuhri wal isya, yajma'u bainas salati adh-dhuhri wal 'asr, wa yajma'u bainas salati al-maghribi wal isya. Nabi menjamakkan sembahyang zuhur dan asar, dan Nabi menjamakkan solat maghrib dan isya. Wala maridan, Nabi tidak sakit. Wala safar, Nabi tidak musafir. Akan tetapi Nabi duduk di bumi Madinah Al-Munawwarah. Nabi duduk di Madinah, Nabi tak sakit, Nabi tak musafir. Nabi semayang di Mekah, di Madinah, sembahyang zuhur, asar, jamak. Bukan jamak qasar, jamak. Zuhur 4 rakaat, habis sembahyang zuhur, Nabi terus sembahyang asar. Kan maghrib, habis sembahyang maghrib, Nabi terus sembahyang isya. Nabi buat benda ni, Nabi tak sakit, Nabi tak musafir, hujan pun tak turun. Habis kenapa Nabi buat? Sebab Nabi nak menjadikan sesuatu hukum. Ada orang pula keluar hukum, dia kata ni dalil membenarkan kita boleh jamak. Bagi orang-orang perempuan yang nak pergi ke pasar raya, lepas maghrib kan nak pergi pasar raya, habis sembahyang maghrib terus jamak sembahyang isyak, sebab tak tahu nak sembahyang isyak kan pukul berapa. Ataupun dia kata anak-anak kita yang letih di siang hari bersekolah, kalau lepas maghrib kan takut nak tidur, kita sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib kita sembahyang isyak. Ataupun orang yang duduk di kawasan-kawasan musim sejuk. Saya pernah berada di musim sejuk ketika berada di Mesir. Maghrib pukul 5 petang, isyak pukul 9 malam, subuh pukul 6 pagi. Lama, 13 jam di waktu malam. Lalu dia kata orang yang duduk di luar negara ni nak menunggu antara pukul 5 ke pukul 9 tu lama, semayanglah jamaah. Saya sebut benda ni satu tempat, bangun seorang orang muda. Dia kata, saya ni pernah belajar di luar negara, di Europe. Dia kata, saya mengalami benda macam ni, memang susah nak bangkit isyak. Saya cakap, kalau cerita nak susah bangkit isyak, susah lagi nak bangkit subuh. Jamak terus, maghrib, isyak, subuh terus. Faham? Itu lagi senang. Kalau nak ikut kepala otak kita, nak ikut akal kita. Di sana ulama mazhab mengeluarkan hukum. Apa yang dimaksudkan sembahyang jamak zuhur dan asar, maghrib dan isyak, tidak musafir, tidak sakit, tidak hujan. Apa maksud ni? Maka di sana ulama mazhab Syafi'i menyatakan orang-orang yang duduk di dalam keadaan darurah. Darurah, orang yang benar-benar sakit, yang benar-benar uzur, orang yang mengidap penyakit yang dia tidak tahu kondisi badannya. Orang sakit kanser, dia bangun bangkit sembahyang zuhur, dia tak tahu dia boleh bangkit lagi ke waktu asar. Orang yang benar-benar penyakitnya kronik, dia tidak musafir, tapi dia dibenarkan jamak. Orang yang bekerja, kerjanya dalam keadaan darurah, siapa dia? Disebut oleh ulama
mazhab Syafi'i ialah mereka yang menjadi pakar-pakar bedah. Masuk Dewan Bedah pukul 10 pagi, keluarkan pukul 6 petang. Menjaga nyawa manusia wajib tak? Wajib. Dan solat itu turut wajib. Maka dibenarkan dia yang bekerja sedemikian untuk berniat sama ada takdim ataupun takhir. Tapi tak boleh khasar lah. Dia kena tahu kerja yang betul-betul darurat. Lama kerja bawa teksi pun nak jamak juga, tak boleh. Ataupun kerja cikgu, saya banyak apa ni kelas hari ni nak jamak, tak boleh. Tak tak boleh. Jalan jam lain cerita. Itu pun dipanggil menghormati waktu. Dia duduk di tepi highway, ke kanan pun tak boleh, ke kiri pun tak boleh. Dia nak solat macam mana? Wuduk tak ada, berdiri pun tak boleh, kiblat pun tidak menghadap. Maka di sana dia dibenarkan sembahyang menghormati waktu. Kalau solat, maka orang kata Nabi tak buat solat menghormati waktu. Memang Nabi tak buat. Tetapi inilah yang dilakukan, yang diijtihadkan oleh para ulama mazhab. Sebab tu kita tak boleh baca satu hadis suruh kita buat keluar hukum. Tak boleh. Sesat kita. Di sana adanya pandangan ulama-ulama di dalam mazhab. Ini banyaklah hari ni orang nak condemn tu ulama. Dia sebenarnya benda-benda furu'iyah ni jangan kita layan. Lagi kita layan, lagi bengong kita. Nampak?